Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey. Alhamdulillah kita jumpa pagi ini kita baca tauhid. Beriman pada Allah. Beriman pada Allah. Hanya Allah yang memberi mudarat dan hanya Allah yang memberi manfaat. Okey. Tengok dekat slide ni. Ni mudarat. Ni manfaat. Daripada mudarat pergi manfaat, daripada manfaat pergi mudarat. Dan adanya kekal mudarat, adanya kekal manfaat. Ini nama dia memberi bekas. Perkataan itu memberi bekas. Atau satu lagi perkataan disebut sebagai mengubah. Dari makan, dari kenyang, lapar pergi kenyang, dari kering pergi basah, daripada kering pergi hujan, daripada hujan pergi kering. Itu nama dia mengubah dan memberi bekas. Ni. Memberi bekas dengan mengubah inilah dikatakan salah satu sifat ketuhanan. Kita sifat ketuhanan. Kalau kita tengok sini, tengok sini. Ini dah teras yang mesti dia fahami dah dia belajar tauhid. Ini teras dia. Ini teras dia. Dia dekat sini, mula kat sini. Tak tukar. Dia mula kat sini lah. Tu. Ilah ni apa? Ilah ni maknanya apa? Ni Tuhan. Tuhan ni dia adalah satu nama. Tuhan ni nama. Noun, dia nama. Dia bukan perbuatan. Dia adalah nama, satu panggilan. Itu nama dia, nama. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Isim. Dan pada fahaman akal, bila kita nak kata nama, dia mesti ada pemilik nama. Dalam bahasa Arab dipanggil musamma. Ini peraturan ni yang ulama tulis.
Peraturan ni kita tahu ni. Bila ada pemilik nama, mesti ada zat. Kita kata kayu, mesti ada zat kayu. Mesti ada pemilik dia nama kayu. Mesti ada zat. Bila ada zat tu ada nama. Nama dia, apa nama dia? Kalau kat sini, kita kata nama zat Tuhan itu, sini Allah. Ni. Nama zat Tuhan Allah. Ialah. Dan bila ada nama, ada zat. Bila ada zat, mesti ada pada dia satu benda yang nak menerangkan dia ni siapa. Itu nama dia ciri. Ciri ni, kalau dalam kitab Tauhid, dia panggil sebagai online cuba jawab sikit. Sifat. Baba balik Thailand tu pantah jawab. Nama sifat. Ini nama sifat. Tuhan sifat dia nama apa? Nama sifat. Apa nama sifat Tuhan? Ini nama dia Uluhiyah. Ni peraturan ni kena hafal loh. Ini nama dia apa? Nama dia Uluhiyah. Uluhiyah ni sifat ketuhanan. Ini adalah sifat ketuhanan. Apakah cabang sifat ketuhanan? Dia bagi pada dua. Istina ibtikar. Tu dua ni. Istina. Istina ni maknanya terkaya. Terkaya ni maknanya tidak berhajat. Tidak berhajat tu maknanya tidak bergantung dengan sesuatu. Ni iftikar. Ni dia pecah dua. Lepas tu belajar ni bukan hanya kumpul nota. Tapi dia kena faham. Kalau kumpul nota, kedai buku dia pandai. Unta buat kitab dia pandai, Ustaz kata. Ini faham the procedure lah. Maka kedua-dua ni famous dia dalam ilmu tauhid. Istina iftikar ni. Inilah soalan tanya masa ambil tauliah dulu. Apa nama ni? Rukun ketuhanan. Aku panggil bab datang ni semata-mata nak jawab soalan ni. Selepas mandi air telaga apa Muzadah? Datuk Qadar tu. Lepas mandi air telaga Datuk Qadar tu, memang dia boleh jawab ni. Kalau taklim jawab juga, lepas ni kena benam abad. Dalam dulu lah. Kalau saya tengok 6 gelong. 6 bulat. Atau gelong ni 3 kaki tau. 3 kaki katanya. Kalau 6 kali 3, 18 kaki tu. Jauh. Pergi lalu. Tapi kalau pergi, tengok pergi apa tu?
Tok Kenali. Pernah pergi Tok Kenali tak? Dia ada pergi. Dia tak ada ni. Dia pakai pump. Dia pakai pump. Dia ada pump kat luar. Jadi kalau orang nak ambil, orang pump, dia naik lah. Dia naik, buka pipe. Dia keluar pipe. Dia keluar pipe. Kat sana dia tak pakai pump. Dia pakai tarik. Kat Tok Kenali dia pakai pump. Dulu saya datang tu tak ada orang. Itu tak ramai lah, tak ramai. Ada orang tak ramai. Boleh lah tu nak ambil uduk ke dekat tu. Ini dukung hutanan. Ni. Maka bertemulah sini, akhirnya dia berjumpa dekat sini. Ni circle ni yang nak kena faham ni. Bila ada zat, dia mesti memiliki nama. Jarang zat tak ada nama lah. Kita tengok, kita boleh panggil lah. Ni lampu, ni kipas, ni mikrofon. Dipanggil. Kenapa? Nama, bila ada zat, dia ada nama. Dia ada benda yang dirujuk. Jadi musamma ni lah adalah perkara-perkara yang dirujuk. Jadi kali ni lah. Jadi ni pula, la ni pula adalah yang kita kata, yang kita belajar, dia adalah kalimah nafi. Orang lain tak jawab, buat ada. Risau. Nafi. Apa yang dinafi? Ni yang penting nak kena faham ni. Apa benda yang dinafi? Tiada yang memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah. Illa ni kalimah apa Wan? Illa Wan? Rugi Wan tak pergi dia Wan. Faris tadi okey, ada jumpa dia? Ada. Faris nama dia kan? Nama dia Faris kan? Ini kalimah isbat. Isbat ni menetapkan, meyakinkan. Isbat ni lawan nafi lah, senang cakap. Nafi lawan isbat, isbat lawan nafi. Kali ni dia mencatat pula penetapan. Apa penetapan dia kat sini? Hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Okey. Struktur ni kena faham sebab diterangkan dalam tauhid gini. Struktur ni kena faham. Ini bukan satu SOP. Ini adalah satu struktur, structure yang menerangkan bagaimana kalimah la ilaha illallah itu diterangkan oleh para ulama. Jangan cari hadis. Rasulullah kata bila ada nama mesti ada zat. Mana ada? Ini diterangkan oleh ulama dengan bahasa yang dia fikir Allah bagi mereka ilmu ilham dengan bahasa yang boleh dipaham oleh in a layman term. Layman ni apa bahasa Melayu? Orang awam. Orang awam lah. Yang boleh dipaham oleh orang awam. Mereka cuba memikirkan, mereka berbincang dengan sesama diri, apa perkataan nak guna ni? Ulama Nusantara fikir, apa perkataan nak guna ni? Agar kita memahami kalimah yang pokok ni, la ilaha illallah ni, yang dipanggil kalimah thayyibah. Ini apa cara nak faham? Tadi mereka tulis dalam kitab. Ini kaedah dia. Saya belajar dulu tak ada tulis sini.
Ustaz tak tulis pun. Baca ni, apa ni, ni kau pandai-pandai lah nak buat nota ni. Kalau ni nak kait-kaitkan, kita pandai-pandai sendiri lah. Tapi kalau sekarang saya ngajar kat surau, saya tak tulis ni, memang pacik-pacik tengah-tengah. Pak Umar tutup mulut, nanti masuk lalat. Pak Umar, tu. Memang dia orang tak tahu. Tapi kalau kita ada bagi satu benda untuk menunjukkan struktur, tapi dia ketumpu lah, dia ketumpu perhatian. Ni, lepas ni, lepas ni, lepas ni. Ni. Bertanya juga, apa makna sifat ketuhanan? Apakah perkataan lain sifat ketuhanan? Dipanggil juga dia sifat apa? Sifat apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Apa makna rukun ketuhanan? Kat sini nak kena terang sikit. Rukun ketuhanan ni apa dia? Kalau kita kata rukun negara, apa kita cakap? Juzuk yang membina apa? Kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesetiaan kepada apa? Raja. Nombor 5. Dia cabut warga negara ni. Kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesopanan dan kesusilaan. Lu sekolah lu apa lu? Bahawa kami, rakyat Malaysia, berikrar. Kan ada kan baca? Ada baca tak buat? Masa perhimpunan Masa sekolah rendah dah baca. Bahawa kami, rakyat Malaysia, berikrar. Tu rukun negara. Rukun semayang, bahawa kami orang Islam mesti meyakini rukun semayang 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul. Ketiga, mampu tak hafal. Berterabur sana sini. Ni apa? Sifat yang mesti ada yang melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Ni. Kalau peksa jabatan Wan, ada tak rukun kementerian? Tak ada kan? Dia panggil apa? Ada benda dia panggil tu apa? Piagam pelanggan? Panggil pelanggan. Ada benda jabatan ni? Ada benda jabatan. Kalau lulus, naik pangkat. Tak naik pangkat kan? Adalah. Something yang recognize dia ni. Dulu lepas diploma, mohon kerja Dewan Bandaraya. Bila mesyuarat lah. Tapi meja ni bukan meja ni. Dia dudukkan kita kat situ, tak ada meja. Ni 3 orang, ada meja. Lepas tu dia beratur kita kat luar lah. Duduk. Nanti adalah orang panggil nama, masuk tunggu duga. Dekat beratur ni, kat pintu tu, ditampal fungsi Dewan Bandaraya. Lepas tu ditampal sebelah lagi sejarah ringkas Dewan Bandaraya. Saya fikir kenapa ditampal? Saya kata apa tahu? Dia nak tanya. Saya dah tahulah. Saya hafal lah. Betul dia tanya. Apakah yang encik faham, anda faham tentang fungsi Dewan Bandaraya? Pum, keluar. 6 fungsi. Mana tahu? Kat luar dia. Mana tahu akan tanya? Kalau tak tanya apa-apa, tampal dia. Jawab pun saya kau hajar. Saya tak dapat.
Jawab macam-macam tak dapat. Rupanya, itulah jawapan dia. Ada K. Orang sudah dapat K. Itu K tak? Kita tak ada K. Kita pakai cari apiah. Tak cukup. Masa tu sepupu saya, arwah ni, yang depan rumah saya tu. Sebelah rumah saya, depan tu. Tu anak Malang. Tu ayah punya adik lah. Dia kerja bahagian personel. Atau personel. HR lah. Dia Melayu. Lepas tu, tutup suara kejap. Buka balik. Ini apa? Sifat kesempurnaan. Okey. Doktor cakap ada leader. Ustaz cakap dia baca. Tak ada. Tak dengar kan? Tak ada. Sekarang ni orang main sama menyaman ni kan? Dekat zaman. Padahal benda tu betul. Sifat kesempurnaan ni lah yang terkandung dalam dia dinamakan pada ilmunya sifat 20. Ni antara yang kaedah nak mengenal ni lah. Mengenal sifat 20 lah. Maknanya kalau kita kata kenal Allah melalui sifat, bukan kenal melalui zat. Ni kenal Allah melalui sifat. Bukan zat, bukan hakikat. Gitulah. Jadi ni nak cerita ni apa ni? Nak cerita mudarat dengan apa? Manfaat. Nak kena cerita dari sini. Okey. Jadi ni kopi balik ni. Kopi ni. Okey betul dah? Boleh? Kopi ni tengok sini. Ni. Okey. Kalau kita kata makna dibagi pada dua kan. Satu dari segi satu makna dari segi Terjemah. apa buat? Terjemah. Tak sia-sia buat kau mandi diri tu kadar. Kalau kau terjun buat tu Ibat. Oh, jadi wali. Mau jadi wali. Ini makna dari segi terjemah. Terjemah ni apa? Luah. Luah ni apa? Bahasa. Ni bahasa. Dia tak keluar kan? Sekejap. Ada tak nampak? Okey. Tapi kenapa atas tak nampak ni? Kan? Oh, saya tahu kenapa. Kena kecilkan view Pak Ustaz. Dia tekan. Belajar tauhid ni mesti pandai memindahkan nota tau. Betul memindahkan nota. Betul kata pemindah tu lah. Maknanya apa dalam kepala otak ni muntahkan dekat atas keping kertas. Sampai muntah hijau. Jadi susun. Ni, gini. Strukturkan otak supaya tidak
mengalami kebengapan yang melampau. Kebengapan ni kata asal apa? Bengap ah. Bengap, bodoh, bengong, tak tahu, otak tak gerak, buntu. Dia tak boleh nampak apa-apa. Dia nampak apa tuan? Makan apa tuan? Apa masalah makan apa tu? Soto. Kalau tak pandai juga tak tahulah. Aku belajar dulu tak makan apa pun. Belajar dekat pondok dulu. Kalau pondok Ustaz Mano tu, tengoklah apa isteri dia masak. Kadang-kadang isteri dia, orang tak lagi masak. Kak Podiah ni. Dia muda saya lah. Dia orang panggil Kak Podiah. Orang kawan ni bawa lah. Singgah sana, beli sikit, makan lah. Ini bagi makan siap lebih, makan tengah hari lagi. Tengah hari tak payah makan pun tak faham. Wah ni susah sikit ni. Ma makna. Ustaz dulu suka cakap perkataan ni. Ma makna. Saya kata apa? Ustaz ni ulang-ulang hari-hari. Ma makna. Apa dia makna? Cakap Arab lah. Ma makna. Rupanya dengan ulang-ulang tu, otak yang bodoh ni disumbat. Maksud. Makna ni maksud. Yang dikehendaki oleh syarak. Syarak ni apa? Undai-undai agama. Ni guru kata itu. Makna. Maksud. Makna ni juga pada satu takrif yang lain, sesuatu yang apa? Yang menerangkan sesuatu. Menerangkan. Menerang ni apa dia punya asal perkataan? Terang. Nak bagi terang. Nak bagi terang. Asalnya gelap. Nak bagi terang. Maka ulama telah membahagikan maksud dia pada dua. Satu terjemah from Arabic to Malay. Terjemah je ni. Terjemah. Inilah yang kita faham. Hanya ini yang kita faham. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini kita faham. Ini kita faham ni selama ni. Dan ada makna pada istilah. Kalau kat sini kuliah Johor bagi makan bankrupt KKR. Lepas tu bangunan 800 orang weh. Tapi yang datang 8 orang je. Kosong-kosong depan tu buang je. Ni bagi makan ni kalau orang kuliah je boleh tu. 8 orang ni. Makna pada istilah. Okey. Ni makna pada istilah. Mula-mula nak kena cakap dulu istilah ni maksud apa? Ni nak kena definisi pula istilah. Makna dah sudah. Nak definisi istilah pula. Kalau Ustaz belajar macam ni pengsan lah. Memang pengsan. Kau ambil degree kau tak pengsan pun 5 tahun. Betul tak? Lagi banyak belajar tak 5 tahun? Assignment sampai nak muntah buat. Sampai nak makan nasi tak sempat kadang. Tak ada apa pun kadang. Tak guna pun. Huraian kepada terjemahan yang disediakan dan disepakati oleh ulama. Ini nak kena hafal lah.
Baru kita tahu, oh ni makna. Lepas tu kalau ngaji agama ni dia lama tak habis. Kenapa? Dia banyak benda nak kena cerita. Banyak benda. Satu. Pada istilah, ni ada berapa? Kita belajar dulu. Ni tak belajar kot? Belum belajar. Ada 13. Makna. Kalau kita zikir tu, inilah yang kita ulang-ulang hati kita. Apakah 13 makna pada istilah? Pada kalimah La ilaha illallah. Ini ulama sediakan ni. Kita ni ikut je. Baca, faham, ikut dah. 1. Hanya Allah yang layak disembah. 1. 2. Ni pada apa ni? Ni pada istilah. Dia nak cerita panjang ni. Hanya Allah yang terkaya dari yang lain. Apa maksud terkaya? Ni nak ni. Ni. Apa? Tidak berhajat. Bukan kaya macam kita kata kaya banyak duit, Allah ada bumi, Allah ada langit, kaya Allah. Lalu orang guna perkataan tu Orang kedai kata dia tengok duit dia selalu hilang. Akhirnya dia nampak satu hari yang ambil ni staff dia. Contohlah. Dia kata apa? Allah Maha Kaya. Akhirnya aku tahu juga kau yang curi. Bukan. Itu bukan salah guna perkataan kaya tu. Bukan. Allah Maha Mengetahui. Tak apa. Allah Maha ni tak apa. Tapi dia kata Allah Maha Kaya. Bukan. Kaya bukan pakai situ. Kaya ni Allah tak perlukan apa-apa daripada kita. Kalau kita tak sembah dia pun, dia tetap sempurna. Orang semua makhluk, manusia, jin, derhaka pada dia pun, dia tetap sempurna. Tu nama dia apa? Tu nama dia kaya. Dia tak perlu. Dia nak buat apa-apa, dia tak perlu tanya siapa-siapa. Tak perlu dapat kelulusan. Hanya Allah terkaya. Nah inilah nama dia apa terkaya ni? Tidak berhajat ni nama dia apa? Istina. Istina. Hanya Allah yang wajib wujud. Wajib wujud ni. Ni wajib apa? Pada akal. Kita ni harus wujud. Kalau Allah nak jadikan, dia jadi lah. Tidak. Atas iradah dia lah, kehendak dia. Allah wajib wujud. Maknanya pada akal, maknanya akal tak terima kata Allah tak ada. Okey. Dia kata ada 13. 4. Hanya Allah yang layak diperbuat ibadat. Dipuji, disembah. Itu nama diperbuat ibadat. Hanya Allah yang menjadikan setiap sesuatu. Kita dah belajar dengan detail. Sesuatu itu terbagi pada 3. Saya tulis kat sini lah. Syai'. Pertama, yang dapat dikesan dengan ada.
nampak. Dia kesan dia dengan ada. Nampak, dengar, rasa. Angin tak nampak tapi rasa. Kita kata itu sesuatu. Kenapa? Dapat dikesan dengan ada. Ada yang tak boleh rasa tapi dengar suara. Dikesan dengan dengar. Maknanya dikesan oleh 5 panca indera. Maknanya sesuatu yang dikesan dengan ada. Pegang, cium, wangi. Wangi tak nampak. Tapi bila cium, bau wangi. Wangi tu ada. Ada. Ada nombor 2, sesuatu yang dikesan dengan tak ada. Tak ada sesuatu menunjukkan ada sesuatu. Tak ada rambut menunjukkan ada botak. Tak ada gigi menunjukkan ada rongak. Tak ada suami dinamakan ada balu. Jangan kata janda. Janda ni satu perkataan yang kadang-kadang macam menghina-hinakan. Tak elok lah pakai. Tak elok. Kalau nak cakap dia ni dah tak ada suami, okey lah. Atau orang Melayu kata balu. Balu kan. Janda ni, kata janda ni okey je sebenarnya. Tapi orang jadikan benda ni benda yang politik. Negatif. Mana dia boleh tahan suami dia mati pula. Apa boleh tahan suami nak mati. Dan berlaku dah perceraian dan apa semua, ni jadi tak bagus lah. Tak bagus. Gunalah perkataan tu, kita balu-balu. Kalau duda boleh tahan lagi. Sesuatu yang dikesan dengan ada. Sesuatu yang dikesan dengan tiada. Apa benda? Anak yatim dikesan dengan tak ada ibu atau bapa. Anak yatim piatu dikesan dengan tak ada ibu atau tak ada bapa. Sesuatu yang tidak dapat dikesan dengan ada atau tak ada. Seperti hadas. Hadas tak nampak. Dengan ada pun tidak, dengan tak ada pun tidak. Itu pembagian syaik. Bila kita tauhid, dia kata gitulah. Apa makna istilah nombor 6? Hanya Allah yang beri rezeki. Orang Indonesia kata apa? Rezeki. Indonesia ni dia punya huruf dia, kalau Z dia jadi J. Izinkanlah aku rindu. Katanya izinkan. ABJAD. Izin. Saya kerja dekat Tawau. Tawau ni rasanya kalau Indonesia dia orang panggil Om. Lelaki lah Om. Saya hantar keluar dekat laundry. Masa tu duduk Sabah sebulan. Jalan daripada Kota Kinabalu pergi Kudat Bidarakan. 4 hari. Last pergi Tawau. Habis sampai Tawau, baju dah tak ada. Seluar tak ada. Hantarlah laundry. Besok dia bagi saya baju. Ada seluar 3 helai. 1 helai tu seluar bau lah. Nampak seluar bau. Saya kata ni bukan seluar saya. Dia dah bercampur tau. Dulu kan pakai bagi-bagi kan ambil balik kan. Dulu mesin. Saya kata ni seluar ni baru. Bukan seluar saya. Seluar saya dah uniform saya. Saya dah uniform dah lama. Tak apa Pak, rezeki dia kata. Saya kata bukan rezeki. Seluar ni bukan saya punya. Tu saya nak cakap itu. Nampak je nama Orlando kan. Tak apa Pak, rezeki. Lepas tu besok tu dia cari-cari jumpa. Seluar uniform lah. Macam warna uniform. Rezeki. Bukan rezeki dia kata. Ni bukan saya punya. Hanya Allah yang beri rezeki. Tu nak kena yakin tu. Kita bila susah-susah kita ingat Allah beri rezeki. Tapi kita usahalah. Nak buat macam mana buat. Tapi ingat Allah akan beri rezeki. Jangan risau lah. Jangan risau. Allah akan beri rezeki. Hanya Allah yang menghidupkan tiap
sesuatu. Kita baca pagi-pagi. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Kita dah baca dah pagi. Cuba kita sama ada kita rasai atau tidak. Kalau Allah yang menghidupkan, pastilah lawannya. Hanya Allah yang mematikan. Siap sesuatu. Okey. 8. Ini makna dia dari segi apa ni? Dari kalimah. Okey. Sembilan. Hanya Allah yang menggerakkan sesuatu. 10. Hanya Allah yang mendiamkan sesuatu. 10. Sebelas. Hanya Allah yang memberi mudarat. Ni cerita ni. Panjang dalam macam ni. 12. Hanya Allah yang memberi manfaat. 12. 13. Hanya Allah yang melakukan sesuatu kewujudan. Apa saja yang wujud, itu kewujudan. Itu semua adalah daripada perbuatannya Allah. Tak muat ke? Muat ke? Ni 13. Ini 13 lah. Jadi bila kita zikir ini yang kita kena ulang hati kita. Engkau lah yang layak disembah. Engkau lah yang terkaya tak berhajat. Engkau lah yang wajib wujud. Engkau lah yang layak beribadah ya Allah. Yang lain tak ada. Engkau lah yang menjadikan sesuatu. Engkau yang melakukan setiap kewujudan. Engkau yang beri rezeki. Engkau yang hidupkan aku. Engkau yang matikan aku. Engkau yang hidupkan orang lain. Engkau yang matikan orang lain. Engkau yang menggerakkan aku. Engkau yang menggerakkan orang lain. Engkau yang mendiamkan aku. Engkau yang mendiamkan orang lain. Mendiamkan. Orang dulu lah, zaman-zaman saya kan. Lepas SPM, budak perempuan selalu dia buat apa? Ingat tak? Kasal. Yang umur saya lah. Perempuan kalau SPM dia ambil buat apa? Dia ringkas. Belajar training. Memang target dia kerani. Sebab orang dulu kampung mana ada duit nak masuk universiti. SPM belajar ringkas. Ambil result jadi kerani. Dulu saya kerja ada kakak ni, dia kerja dah 20 tahun tapi dia masih kelab. Tu ada budak-budak muda ni usir. Apa nak jadi? 20 tahun jadi kerani, apa nak jadi? Dia kata gitu tau. Dia pun senyum, dia tak risau. Memang orang dulu lepas SPM dia belajar ringkas. Tak tahulah kenapa dulu. Naik, tak naik. Betul lah, nak type nota ni pun nak kena pandai naik ni. Rupanya lah. Kalau ada laptop, lagi bagus lah buat laptop. Atau print simpan. Kalau tulis gini, kalau tulisan okey, macam Mutada boleh baca okey lah. Kalau tulisan dulu sisi doktor kan, tu tulisan payah sikit tu. Dia balik dia baca apa tulis ni.
Ni. Hanya Allah. Nampak tak? Hanya. Hanya dia. Yang lain tak ada. Yang tak. Hanya dia yang beri mudarat. Beri mudarat ni sifat ketuhanan. Hanya dia yang beri manfaat. Beri manfaat sifat ketuhanan. Maknanya bila kita kata hanya Allah ada sifat ketuhanan, antara sifat ketuhanannya 13 ni, dia beri manfaat, dia beri mudarat. Okey. Jadi bila kita kata hanya Allah yang beri ketuhanan, kita kena kata juga kita menafikan makhluk ada sifat ketuhanan. Lepas tu tak boleh kata dengan majikan, kalau tuan buang saya kerja, saya mati tak makan. Ini sangat salah. Ini sangat salah. Dia tak nampak Allah bagi dia rezeki. Tapi dia kena usaha lah. Ikhtiar dia kena buat lah sebagai makhluk, dia kena buat. Tapi tak cakap itu. Kalau doktor lambat, anak saya dah mati dah. Oh, ini sangat salah. Kenapa? Hanya Allah yang matikan. Tapi usahalah, hantar dia di klinik, rawat, apa benda, jaga pantang-pantang. Itu ikhtiar kita lah. Tapi yang menghidupkan dia adalah tu. Dulu ada orang nak pergi haji, dia kata, Ustaz saya nak pergi, saya bimbang anak saya tinggal. Dia pergi dengan suami isteri, anak dia ni adalah yang autism pun ada, yang nakal pun ada. Saya kata dengan dia, saya cakap perkataan ni baru dia nampak dia lega. Abang sekarang ni duduk kat rumah, abang tak pergi haji lagi. Dan dia dalam keadaan sejahtera lah. Sebenarnya siapa yang bagi dia sejahtera? Saya tanya soalan tu. Abang ke Allah? Hakikatnya Allah lah Ustaz. Ya Allah. Abang pergi haji, abang ikhtiar. Bagi bekal dekat dia punya mak dia jaga. Bagi bekal kat mak dia jaga. Lepas tu dia ada upah anak buah dia lah. Bagi duit kat anak buah. Bagi gini, bagi gitu. Lepas tu doa. Kenapa? Sebenarnya dia yang jaga. Abang tak ada pun. Dia balik. Baru dia dah balik. Okey tak anak okey. Siapa jaga? Allah jaga. Bukan kita yang jaga. Tapi kita ikhtiar dengan cara lain lah pula. Upah orang, bagi duit, gini-gini, pesan-pesan kan apa nak buat. Apa-apa nanti call nak tanya apa. Apa yang abang perlu risau? Dia dengar gitu, dia kata betul juga Ustaz. Ya betul. Itu fakta dia yang kita ketahui lah. Kalau tidak, kita akan rasa bimbang bila dia tak ada depan mata kita. Seolah-olah kita yang beri dia manfaat. Bukan. Cuma kita ikhtiar beri manfaat. Jangan bagi dia racun. Bagilah dia benda yang baik, makanan yang baik, asuhan yang baik. Itu ikhtiar kita lah. Tapi yang membaikkan dia bukan kita. Kenapa? Kita tak beri bekas. Ini tadi ni. Ini slide ni. Yang tadi. Kita tak beri bekas. Makhluk dia tak beri bekas. Tapi ahli sunnah wal jamaah ni dia memutuskan bagaimana cara beriktikad makhluk ni kena ikhtiar. Antara ikhtiar dia, apa-apa ikhtiar yang kita belajar dari segi ilmu dan ikhtiar dia adalah antaranya adalah doa. Kena doa, kena ikhtiar. Allah boleh saja bagi hidayah pada manusia tanpa Allah datangkan Nabi. Boleh. Tapi Allah hantarkan Nabi. Dan Nabi je siang malam. Itu kita ikhtiar tu. Sampai pergi Patani, jumpa ustaz, minta ustaz doa. Lilit kat kepala serban. Korang tak tengok video Beratur. Seorang ulu kepala. Orang lain pula bangun. Ambil ijazah. Ini ijazah tak perlu 5 tahun ni. Tak ada CGPA. Tak ada GPA. Datang, minta izin ustaz, bagi ijazah sanad. Okey, boleh tak? Kenapa kita berusaha sampai peringkat tu? Kita nak mencari satu benda yang nama dia keberkatan alim ulama'. Itu nama dia kebaikan tu. Lepas tu kalau kita peluk orang soleh ni, alim ulama' ni, di eloknya kita peluk, kita kenakan dada kita kat dada dia. Lelaki dengan lelaki lah. Peluk. Itu yang dulu Ustaz Razali, Mudir, Ustaz Dr. Ra'im tu dia cerita macam itulah. Kenapa? Bila kita peluk dia, kita berharap hikmah ilmu di dada dia ni ada keberkatan yang mungkin berpindah pada kita. Itulah yang dia kata tu. Bukan taksub bukan. Bukan soal taksub.
Tapi hikmah ilmu tu berpindah kat kita. Hikmah pada dada dia tu berpindah kat kita. Jadi kita lebih mudah menampak hikmah pada segala kedudukan, kejadian, kehidupan harian kita. Kita boleh nampak. Ini, macam ni kebaikan dia. Kita nampak lah. Jadi bila nampak tak adalah rasa resah. Tak adalah gelisah. Tak adalah gundah. Kenapa? Diperlihatkan hikmah. Pada apa? Pada mata hati yang terbuka. Lepas tu nak kena banyak zikir ni. Nak kena rasa, ya Allah, yang mudaratkan kan engkau. Tapi engkau tak zalim. Dia bagi kita sakit. Dia tak zalim. Jangan cakap perkataan yang boleh mendorongkan syaitan dan nafsu itu merasakan diri kita tak puas hati dengan Tuhan. Ada orang katakan, kenapa aku diuji macam ni, apa dosa aku wahai Tuhan? Dia tak tahu dosa dia tinggi gunung Kinabalu ada kat dia. Tak sedar. Kenapa aku diuji gini ya Allah, apa dosa? Apa dosa? Tak cakap lah. Bukan maknanya orang tak diuji tak berdosa. Tak, semua berdosa. Cuma Allah nak apakan dosa ini, dia beri pemadam. Pemadam itu nama dia ujian. Hatta walaupun seseorang itu dikatakan, hadis Nabi kata apa? Kitab musik hadis, tersusuk duri sekalipun. Susuk duri kan? Kita makan nasi, makan ikan bakar, puk kena tulang. Pernah kena tak? Kita pernah kena tau. Puk kena tulang. Itu pun akan diampunkan dosa. Ini kan pula ujian yang bukan tusuk kat jari. Tusuk kat mana? Yang lebih melukakan. Tusuk dekat hati. Ada orang diuji sampai menangis-nangis. Lama menangis. Orang kata dah lah 5, apa nak sedih. Dia baca sajak lagi. Matahari boleh mengeringkan 7 lautan. Tetapi matahari tidak boleh mengeringkan air mataku. Oh, jangan main. Sampai pandai bersajak, Pak. Sedangkan itu adalah kalau dia sedar lah. Kalau dia tahu. Kalau Allah beri dia nampak. Kalau Allah bagi dia rasa. Itulah penghapusan dosa bagi dia. Allah tak nak seksa dia kat akhirat. Jadi Allah nak clean up. Nak bersihkan dengan ujian yang diberikan atas muka bumi. Siapa yang memberi mudarat? Pada perkataan kita adalah mudarat sebab lawan pada manfaat. Sebenarnya apa jua yang berlaku bukan mudarat. Tapi semuanya adalah manfaat. Kerana Allah tak zalim. Sakit ke, sihat ke. Sihat pun ujian. Kalau kita sakit, orang datang kat kita ke hospital, sabar bang, ujian. Kita cakap kat dia, oh awak sihat sabar ujian. Boleh kat hidung dia. Ujian sihat Kalau dengan sihat itu dia bertambah pada ibadat, dia rajin pergi belajar, itu adalah nikmat yang diberi dengan rahmat. Tapi kalau sihat, menyebabkan dia rasa muda lagi, lambat mati lagi, nanti dulu, tak payah ngaji, besok dekat ofis, sesak nafas, jatuh mati. Ini nama dia istidraj. Sebab tu jangan rasa iri hati orang dapat nikmat yang suka pada dia. Sihat, kaya. Bukan nikmat tu pastinya dengan rahmat. Takut nikmat ni diberi dengan apa? Dengan laknat. Allah biar dia sihat supaya dia tak rasa apa-apa Cek-cek, pergi pas lab. Wah, semua normal. Ni normal, tu normal. Doktor kata awak ni jantung macam anak muda. Macam sportman. Wah, takut itu istidraj tau. Balik dia kata, aku okey, bam jatuh. Ni bahaya. Bahaya ni kalau tak ada rasa ilmu agama ni bahaya kat sini. Ramai orang yang kena kan. Ramai orang yang kena. Itu Imam Ghazali kata ramai anak muda yang tertawa. Sedangkan ramai yang pengantin yang menikah siang hari tidak dapat berjumpa pasangan dia pada malam hari. Rupanya kain kapan telah ditenun. Kita tak tahu kat surau kita dia ada kain kapan. Kita tak tahu siapa punya tau. Tak tahu. Kerana ada 5 set, 3 set. Tak tahu. Kita tak tahu van jenazah. Kat mana jenazah parking? 33. 32. Kita tak tahu lepas ni siapa naik. Mungkin van tu pergi rumah kita.
Mungkin van tu pergi hospital sedang, dia bawa kita balik. Cuba tanya pada van, mungkin van boleh berbicara. Van, lepas ni siapa naik? Engkau, dia kata. Kata aku tak tahulah, tapi dia kata tingkat 7. Aku yang ada maklumat tingkat 7. Siapa? Tak tahulah. Sama tingkat 7 atau tingkat 10 lah. Itu yang aku tahulah. Itu pun dah cukup menggeletarkan tau sebenarnya. Bukan soal tu. Kita tak tahu van tu akan bawa siapa naik. Tapi yang kita kena buat adalah apa kita punya persiapan pada bekalan. Kalau kita hidup macam biasa-biasa saja gitu-gitu begini, ni yang letih lah. Ini yang sangat membimbangkan lah. Jadi apa pun adalah susunan dan takdir daripada Allah. Okey, ni sambung. Ni 14 kan? 15 mana? Ni. Di 15 kita tunjuk kat sini. Tu. Fakta beriman kepada Allah nombor 15. Makhluk hanya melahirkan sebab-sebab sunnah perjalanan kehidupan. Dia nak cakap yang tadi yang atas tu lah. Nanti saya cerita lah ni. Inilah dikatakan pada pegangan ahli sunnah wal jemaah. Sebab-sebab sunnah perjalanan itu nama dia ikhtiar. Nanti akan datang nanti kita bandingkan apa fahaman ahli sunnah wal jemaah, apa fahaman qadariyah, apa fahaman jabariyah pada satu carta yang mudah. Agar jangan lompat masuk dekat dua-dua tu. Jabariyah dan qadariyah. Rasulullah kata adalah salah satu daripada 72 puak yang berpecah dan mereka itu semua adalah ahli neraka. Okey, dah. Allah minggu depan sambung. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Syukran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mandin. Ya Ustaz. Ya Mandin. Hari ni tak sihat. Hari ni saya tak sihat. Hari ni tak sihat. Bat dulu, bat. Assalamualaikum Mandin. Ubat. Mandin sihat Mandin. Beginilah. Kadang-kadang sihat, kadang tak sihat. Hari ni kurang sihat sikit lah. Ya. Malam tadi negut saya naik. Apa negut? Mandin dah pencin kan? Pencin dah. Dah habis lah. 11 11. Oh, Duduk rumah je lah. baru ni lah. Baru ni. Duduk rumah je lah. Yelah.